Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Pada 22 hingga 24 Mac 2023, lawatan rasmi selama 3 hari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melakukan lawatan rasmi ke Arab Saudi bagi melakukan umrah dan juga bagi melakukan lawatan rasmi ke Timur Tengah bagi melihat sendiri bagaimana situasi politik dan juga diplomatik yang boleh dilaksanakan. Dan hasilnya akan kita bincangkan pada hari ini bersama dengan kita yang akan membawakan topik saya rasa cukup menarik untuk kita mengupas apakah kesinambungan daripada lawatan rasmi selama 3 hari yang bertajuk Dimensi Baharu Hubungan Diplomatik Malaysia Arab Saudi. Dan bersama dengan kita untuk bercakap topik tersebut adalah Profesor Madya Dr. Roy Anthony Rogers Peter Rogers selaku Timbalan Pengarah Institut Asia Eropah Universiti Malaya. Apa khabar Doktor? Selamat pagi. Khabar baik, terima kasih. Selamat datang ke studio Apa Khabar Malaysia. Ya, terima kasih. Baik Doktor, di awal perbincangan kita, di masa yang singkat ni kita nak tahu secara signifikannya bagaimana dilihat hubungan diplomatik antara Malaysia dan juga Arab Saudi boleh diperkukuhkan lagi dengan lawatan rasmi selama 3 hari, masih cukup singkat, dapat diperkukuhkan lagi dengan negara Timur Tengah tu. Baik, terima kasih terlebih dahulu kepada pihak bernama atas jemputan pada pagi ini. Hubungan Malaysia dengan Arab Saudi amat penting dan kepada soalan yang diajukan oleh saudara tadi, saya rasa hubungan bilateral ini dapat diselaraskan melalui apa yang dipanggil sebagai SMCC, iaitu Saudi Arabia Malaysia Coordinating Council. Dan dalam SMCC ini, antara isu yang menjadi agenda utama termasuk isu bilateral dari segi perdagangan dua hala. Ini termasuk perdagangan, pelaburan, dan ternyata semasa lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau telah menyaksikan tanda tangannya MOU perdagangan antara Malaysia dengan Arab Saudi, 3 MOU yang utama. Selain daripada itu, juga merangkumi aspek keagamaan di mana di negara Arab Saudi terletaknya 2 tempat suci masyarakat yang beragama Islam, Mekah dan Kota Mekah dan Kota Madinah, dan diharapkan melalui hubungan bilateral yang erat ini dapat meningkatkan misalnya antaranya kuota jemaah haji untuk tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Dan yang ketiga, hubungan kerjasama dari aspek hubungan antarabangsa, di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah sempat berjumpa dengan Setiausaha Agong OIC untuk membincangkan isu-isu berhubung dengan negara-negara Islam, dan juga beliau juga berkesempatan untuk berjumpa dengan Liga Arab Dunia atau Muslim League, World Muslim League. So diharapkan 3 aspek utama ini, dari segi pelaburan, dari segi keagamaan, dan dari segi hubungan antarabangsa antara Malaysia dengan negara Arab Saudi. Dan mungkin kita boleh kongsikan juga difahamkan bahawa kehadiran Perdana Menteri kita iaitu Anwar Ibrahim adalah atas jemputan Putera Mahkota, iaitu merangkap Perdana Menteri Arab Saudi itu sendiri, iaitu Muhammad Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Dan mungkin Doktor boleh terangkan lebih lanjut signifikan di sebalik jemputan itu bagaimana? Ya. Dan sebelum jemputan itu pun kita perlu memahami bahawa semasa Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, diangkat menjadi Perdana Menteri, antara pemimpin-pemimpin antarabangsa yang paling awal menghantar ucapan tahniah termasuk daripada Raja Salman dan juga Putera Mahkota. Maka ini jelas menunjukkan bahawa hubungan yang erat antara Kuala Lumpur dengan Riyadh. Dan selain daripada itu, kalau kita lihat lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebaik saja beliau menjadi Perdana Menteri, destinasi utama merupakan negara-negara jiran. Ini sememangnya secara rasional. Kita mesti memperkukuhkan hubungan dengan negara-negara jiran di Asia Tenggara, tapi antara negara yang awal beliau melawat di luar rantau Asia Tenggara termasuk negara Arab Saudi. So ini menunjukkan pentingnya hubungan Malaysia Arab Saudi. Kerana di samping faktor negara-negara jiran seperti Jakarta, seperti Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, negara yang paling awal di luar rantau Asia Tenggara merupakan Arab Saudi yang dilawati oleh Perdana Menteri kita. So ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan Malaysia dengan Arab Saudi. Dan mungkin Doktor ini merupakan satu titik permulaan untuk hubungan yang terdahulu kita pernah lihat, pernah menyaksikan bahawa Arab Saudi telah menjalinkan satu hubungan di mara era kemuncak bersama Malaysia pada ketika Perdana Menteri yang ke-6 dahulu. Dan adakah ini merupakan satu lagi tanda-tanda untuk kita kembali kepada zaman
tersebut. Ya, Bagaimana? pada pandangan saya ini merupakan kesinambungan kepada seperti mana saudari sebut tadi, kesinambungan kepada hubungan yang erat antara Malaysia dengan Arab Saudi. Dan dalam mana-mana hubungan pun ada kala pasang surut hubungan, tapi saya harapkan ini akan memperkukuhkan lagi hubungan Malaysia Arab Saudi. Dan kalau kita lihat dari sejarah pun antara negara yang awal mengiktiraf kemerdekaan Malaysia dan membuka kedutaan adalah negara Arab Saudi seawal 1961. Kita mencapai kemerdekaan pada 1957 dan pada 1961 negara Arab Saudi telah pun membuka kedutaan dan begitu juga Malaysia membuka kedutaan di Riyadh dan Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman merupakan antara pengasas kepada OIC dan beliau pernah menjadi setiausaha agung pertama OIC. So ini menunjukkan hubungan Malaysia dengan Arab Saudi sudah pun ada satu sejarah yang kukuh dan malahan sebelum merdekaan lagi, sebelum zaman kemerdekaan tanah Melayu melihat Arab Saudi sebagai satu destinasi baik dari segi keagamaan dan juga perdagangan. So hubungan itu sudah jelas ada dan sekarang kita cuma memperkukuhkan lagi. Okey, Doktor. Seperti mana yang kita tahu, dalam lawatan rasmi 3 hari, beberapa MOU telah ditandatangani. Kalau tak salah, 3 MOU telah ditandatangani. Signifikannya bila berlakunya tanda tangan sebuah MOU tersebut akan berlakunya hubungan penambahbaikan hubungan ekonomi. Jadi sekiranya kalau kita tahu hubungan Malaysia dengan Arab Saudi ini sangat baik dari segi perhubungan diplomatiknya, ekonomi. Jadi dengan adanya MOU yang terbaru ini, apa yang boleh lagi ditambah baik dari segi pelaburan Malaysia dan juga Arab Saudi yang boleh ditambah baik? Baik, dari segi pelaburan antara Arab Saudi dengan Malaysia, pada pandangan saya di samping daripada perniagaan pelaburan dari sektor industri pelombongan minyak, kita sedia maklum Arab Saudi merupakan antara negara pengeluar minyak utama di dunia dan pada pandangan saya juga faktor dari segi kerjasama pendidikan di mana pelajar-pelajar daripada Arab Saudi boleh datang ke Malaysia misalnya untuk mempelajari bahasa Inggeris dan juga pelajar-pelajar daripada Malaysia boleh ke Arab Saudi untuk tujuan pembelajaran ilmu keagamaan antaranya. So ini merupakan antara aspek yang boleh juga dipelopori di samping faktor dari segi pelancongan. Misalnya sekarang sempadan sudah dibuka. Apa dikatakan sebagai lockdown itu sudah pun tamat. So diharapkan para pelancong daripada Arab Saudi boleh datang ke Malaysia dan sebelum COVID lagi ramai pelancong daripada Arab Saudi suka datang ke Malaysia kerana suasana Malaysia yang mesra dan juga Islamic friendly kepada mereka. So diharap pasca COVID ini dengan adanya kerjasama antara Kuala Lumpur Riyadh akan mempertingkat lagi dari segi industri pelancongan. Dua hala. Dan kita nak sentuh juga sedikit sebanyak ya, seperti mana pada 10 Mac baru-baru ini di mana Arab Saudi telah menjalinkan kembali hubungan diplomatiknya yang telah terputus sekian 20 tahun bersama dengan Iran dengan dikatakan orang tengahnya adalah China ya. Dan mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit sebanyak kesan yang bakal diterima Malaysia secara amnya daripada hubungan yang telah pulih ini, bagaimana? Okey. Pada pandangan saya ini adalah sesuatu yang amat dialu-alukan kerana kedua-dua negara ini adalah negara Islam walaupun mungkin perbezaan dari segi mazhab dan sebagainya, tapi pada umumnya ini akan membantu dari segi perpaduan ummah di kalangan masyarakat Islam dan ini amat dialu-alukan oleh Kuala Lumpur di mana Tehran dengan Iraq telah mengadakan hubungan diplomatik semula dan diharapkan ini dapat mengurangkan ketegangan antara dua negara ini yang selama ini yang bagi saya merugikan kepada perpaduan ummah pada secara umumnya. Situasi di Afghanistan saya difahamkan satu situasi yang kita tidak boleh elakkan. Jadi dengan adanya lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan negara Arab Saudi sudah pastinya dapat menaikkan satu tingkat yang lebih tinggi terhadap imej Islam itu sendiri. Semalam saya ada bertemu dengan Dr. Azmi Aziz berkaitan dengan
apa yang diusahakan ataupun apa yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan situasi di Afghanistan. Malaysia tidak ada masalah untuk mengiktiraf negara Afghanistan, tetapi hak-hak dan juga kebajikan rakyat ini perlu dijaga. Jadi pandangan doktor, bagaimana sebenarnya situasi di Afghanistan dengan pertemuan Perdana Menteri dengan lawatan rasmi ke Arab Saudi mampu menaikkan imej Islam itu sendiri di pesada dunia ke satu tahap yang lebih baik? Ya, antara isu yang telah dijemput, yang telah dibincang oleh Amat Berhormat Perdana Menteri adalah isu Afghanistan, di mana beliau telah mengatakan bahawa seperti mana saudara sendiri telah sebut bahawa Malaysia tak ada masalah dari segi hubungan dengan Afghanistan. Cuma antara isu yang sering kali menjadi perhatian kita adalah dari segi hak minoriti yang ada di Afghanistan, dan juga isu hak wanita, misalnya peluang pendidikan wanita di Afghanistan, dan juga minoriti yang etnik minoriti yang ada di Afghanistan, yang mana mereka juga harus diberi peluang untuk dalam pentadbiran Afghanistan supaya mereka tidak terpinggir. Selagi perkara ini tidak diselesaikan, kita mungkin berhadapan dengan masalah masalah konflik di Afghanistan, kerana kalau hanya satu puak memerintah, manakala masyarakat etnik minoriti yang lain di Afghanistan tidak diberi peluang, apa yang dibimbang akan timbul konflik antara etnik yang sering kali berlaku di Afghanistan. Ya. Dan mungkin doktor boleh letakkan bagaimanakah hubungan antara Malaysia dan Arab Saudi ketika ini yang kita boleh terjemahkan lebih daripada satu hubungan pelaburan semata. Ya, negara Arab Saudi adalah sebuah negara yang sangat istimewa bagi Malaysia. Dia berbanding dengan hubungan dengan negara-negara lain, misalnya dengan China, Jepun. Lebih, kalau hubungan Malaysia dengan China, dengan Jepun, lebih kepada isu diplomatik dan juga isu hubungan ekonomi. Tetapi Arab Saudi ada juga unsur aspek kerohanian, seperti mana yang kita semua sedia maklum, terletaknya dua kota suci dalam dunia Islam di Arab Saudi. Maka hubungan Malaysia dengan Arab Saudi sangat istimewa, merangkumi ekonomi, diplomasi, termasuk aspek kerohanian, iaitu berhubung dengan isu haji dan yang berkaitan dengan. So bagi saya itu sangat istimewa. Kuala Lumpur, Riyadh. Itu sebab Datuk Seri memilih negara Arab Saudi untuk melawat. Antara negara yang seperti yang saya sebut tadi, antara negara di luar rantau Asia Tenggara adalah Arab Saudi. Itu beliau melihat betapa pentingnya Arab Saudi. Baik, doktor, menyentuh secara ringkas berkaitan dengan haji. Baru-baru ini Tabung Haji telah mengumumkan berlakunya peningkatan kos haji. Namun berlaku juga peningkatan kos subsidi yang perlu ditanggung oleh Tabung Haji. Jadi dengan adanya lawatan Perdana Menteri, lawatan rasmi 3 hari ini, adakah ia memberi satu bayangan baru? Mungkinkah akan ada satu penawaran harga pengurangan sedikit? Ya, ini yang kita harapkan. Di pihak Arab Saudi, mereka juga berhadapan dengan masalah kenaikan kos. Kerana seperti mana saudara-saudari sedia maklum, semua kos meningkat. Bukan hanya di Malaysia, di seluruh dunia. Maka mereka juga terpaksa meningkatkan kos untuk menunaikan haji dan sebagainya. Diharapkan dengan lawatan Datuk Seri Perdana Menteri ke Arab Saudi dan hubungan bilateral yang rapat, pihak Arab Saudi boleh memberi misalnya diskaun ataupun mengurangkan kadar kos untuk supaya jemaah haji di Malaysia dapat menunaikan ibadah haji dengan harga yang lebih berpatutan. Itu dia. Dan mungkin kita boleh sentuh sedikitlah soalan seperti mana kita tahu, doktor, ya, sebelum ni Malaysia pernah mempunyai hubungan yang begitu erat sekali bersama dengan Arab Saudi, dan disebabkan beberapa isu hubungan tersebut agak mungkinlah agak goyah, dan mungkin di sini yang dapat kita simpulkan melalui lawatan ini signifikan terhadap hubungan Malaysia dan Arab Saudi dalam perspektif baru bagaimana? Ya, dalam mana-mana hubungan, kalau kita kaji hubungan antarabangsa atau dasar luar Malaysia, sudah pasti ada pasang surutnya. Ada kala hubungannya sangat intim, ada kala sedikit tak kata dingin tidak, tapi sedikit jauh.
Dalam keluarga pun, di sesama adik-beradik pun, ada kala adanya pasang surut dalam hubungan, dalam kekeluargaan sendiri. Begitu juga hubungan antara negara-negara. Saya faham satu ketika dahulu, mungkin hubungan antara Malaysia dengan Arab Saudi ada sedikit cabaran, tetapi diharapkan dengan kerajaan sekarang hubungan ini dapat dipukukuhkan semula. Kita orang kata move forward hubungan yang daripada lihat pada yang terdahulu. Tapi seperti yang saya kata, adanya pasang surut dalam hubungan. Macamnya Tunku pernah menjadi Setiausaha Agung pertama dan hubungan yang baik. Dan so jelas kita ada track record yang baik antara Arab Saudi dengan Malaysia. Jadi itu merupakan satu perkara yang kita harapkan berlakunya satu hubungan yang lebih baik daripada sebelum-sebelum ini antara Malaysia dan juga Arab Saudi, bagi mempertingkatkan lagi bukan sahaja dari sudut diplomatiknya, juga daripada sudut pelaburan dan juga sebagainya. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya, Dr. Roy Anthony Rogers, Peter Rogers atas kesudian bercakap soal topik. Saya rasa topik ini cukup menarik, tapi apa kata daya, kekangan masa. Tapi apapun, kita akan cuba bawakan topik ini dalam perbincangan yang lebih lanjut untuk topik-topik dan juga hari-hari yang akan datang. Tapi selepas ni kita nak bersama dengan topik yang seterusnya. Tapi kita berehat dulu, jangan ke mana-mana.